Salam sejahtera semua. Untuk matematik tahun 4 kali ini, kita akan teruskan dengan tajuk tolak melibatkan ukuran dan sukatan panjang. Okey, boleh rujuk buku teks KSSR Matematik tahun 4, muka surat 179 dan 180. Okey, sebelum itu kita tengok dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungannya ialah 5.1 panjang dan standard pembelajarannya ialah murid boleh 5.1.7 menyelesaikan ayat matematik tolak ukuran panjang hingga 2 nilai dari 1 nilai melibatkan milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer. Baiklah, untuk memulakan video hari ini kita tengok dahulu penukaran unit. Ini sebagai imbas kembalilah pembelajaran yang sebelumnya. Baiklah, untuk menukarkan sentimeter ke milimeter kita perlu darabkan dengan 10 dan kalau nak tukarkan milimeter ke sentimeter caranya ialah dengan membahagi 10. Kenapa nombor 10? Ianya kerana 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Baiklah, seterusnya kalau nak menukarkan unit kilometer ke meter perlulah didarabkan dengan 1000. Kalau di sebaliknya iaitu kita nak tukarkan meter ke kilometer, kita kena bahagi dengan 1000. Baiklah, kenapa nombor 1000? Hal ini kerana 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Baiklah, selesai sesi imbas kembali, kita akan tengok dahulu tolak melibatkan sentimeter dan milimeter. Okey, contoh yang pertama. 61 cm 2 mm tolak 37 cm 6 mm tolak 8 cm 5 mm dan jawapan akhir hendaklah dalam unit sentimeter dan milimeter, satu lagi dalam unit milimeter sahaja. Baiklah, kita tengok jalan penyelesaiannya. Okey, yang pertama, tuliskan dahulu unit sentimeter dan milimeter. Yang ini kita anggap sebagai rumah dia lah, rumah sentimeter dan rumah milimeter. Kemudian tuliskan ukuran yang hendak ditolak. Yang pertama, 61 cm 2 mm tolak 37 cm 6 mm. Baiklah, kita akan mulakan proses penolakan daripada belakang ke hadapan. Okey, yang pertama kita tengok rumah milimeter dulu. Kita tengok bahawa 2 tolak 6. Jadi tak cukuplah 2 tolak 6. Jadi kita kena kumpul semula ataupun kita panggil sebagai pinjam. Okey, kita akan pinjam daripada 61 tu. Jadi 61 tu akan jadi 60. Dan pada rumah milimeter tu kita akan tambahkan dengan 10 milimeter. Maka 10 mm tambah 2 mm akan jadi 12 mm seperti ini. Kemudian barulah kita boleh tolakkan. Jadi 12 tolak 6 adalah 6. Seterusnya kita beralih kepada rumah sentimeter, iaitu sifar tolak 7. Tak cukup, jadi pinjamlah daripada sebelah tu, iaitu dipinjam daripada 6. 6 tu akan tinggal 5 kerana kita dah tolakkan dengan 1. Jadi kita pinjamkan 10 kepada sifar tu, dia akan jadi 10. Jadi 10 tolak 7 bersamaan dengan 3, manakala 5 tolak 3 bersamaan dengan 2. Jadi jawapan pertama kita ialah 23 cm 6 mm. Belum selesai lagi sebab kita kena tolakkan dengan satu lagi, iaitu 8 cm 5 mm. Okey, langkah yang berikutnya macam biasa kita tulis dahulu rumahnya, iaitu sentimeter dan milimeter. Bawa jawapan yang kita perolehi tadi, iaitu 23 cm dan 6 mm ke sebelah. Kemudian tolakkan dengan 8 cm 5 mm. Jadi selesaikan. 6 tolak 5 ialah 1. Kemudian beralih kepada rumah sentimeter pula. 3 tolak 8 tak cukup, jadi kita akan pindah daripada 2 tu, 2 tinggal 1. Jadi 3 tu kita tambahkan dengan 10, dia akan jadi 13. Maka 13 tolak 8 bersamaan dengan 5 dan 1 tu kita anggap sebagai satu tolak sifar lah. Kita tak tulislah sifar tu kat situ. Jadi 1 tolak sifar bersamaan dengan 1.
Maka jawapan pertama kita iaitu 15 cm 1 mm. Bagaimana pula dengan jawapan yang dia nakkan dalam unit milimeter sahaja? Jadi kat sini kita kena buat penukaran unit. Jadi untuk mendapatkan jawapan dalam milimeter, jawapan yang kita dapat tadi kan 15 cm 1 mm. Jadi 1 mm tu dah dalam unit milimeter, jadi jangan usik, kita hanya tukarkan yang jawapan dalam unit sentimeter iaitu 15 cm ni sahaja. Jadi kita tengok rajah penukaran unit. Kalau nak tukarkan sentimeter ke milimeter, maka operasi yang kita gunakan ialah darab 10. Baiklah, ada dua kaedah iaitu cara pengiraan dan kotak tukar unit macam yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, kita tengok dahulu cara yang pertama. 15 cm tu kita darabkan dengan 10, maka jawapan kita ialah 150 mm. Jangan lupa untuk tambahkan dengan 1 mm, maka jawapan kita ialah 151 mm. Untuk kaedah yang kedua iaitu kotak tukar unit. Okey, tulis dahulu unitnya seperti ini, cm dan mm. Kemudian ingat, dekat kotak milimeter tu hanya boleh tulis satu nombor sahaja. Jadi kita akan tuliskan 15 pada kotak sentimeter, dan pada kotak milimeter tu kita akan tulis 1 mm lah, sebab jawapan tadi tu dia ada 1 mm. Jadi dia akan jadi macam ni. Jadi jawapan kita ialah 151 mm. Okey, selesai contoh yang pertama, kita tengok pula contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua iaitu 82 cm tolak 145 mm tolak 30 mm dan jawapan akhir hendaklah dalam unit milimeter. Baiklah, memandangkan jawapan akhir nak dalam unit milimeter, kita boleh tengok dekat soalan ni hanya 82 cm tu sahaja yang unitnya bukan milimeter. Jadi langkah pertama kita ialah tukarkan dahulu unit sentimeter ataupun 82 cm tu lah ke dalam unit milimeter. Jadi kalau nak tukarkan sentimeter ke milimeter, kita hendaklah darabkan dengan 10. Jadi cikgu akan tunjukkan dua cara, iaitu cara pengiraan dan satu lagi dengan menggunakan kotak tukar unit. Jadi 82 cm ni kita darabkan dengan 10, maka jawapan kita adalah 820 mm. Untuk kaedah yang kedua iaitu kotak tukar unit, macam biasa kita tulis dahulu unitnya seperti ini, dan pada kotak milimeter tu hanya boleh tulis satu nombor sahaja. Baiklah, 82 cm. Jadi kita akan tuliskan 82 pada kotak sentimeter seperti ini. Pada kotak milimeter tu pula kita hanya tuliskan sifar seperti ini. Maka jawapan kita ialah 820 mm. Okey, selesai proses penukaran unit, kita pergi ke langkah yang seterusnya. Okey, tulis mm mewakili rumah milimeter seperti ini. Kemudian ambil ukuran tadi yang kita dah tukar unitnya tadi, iaitu 820 mm, dan tolakkan dengan 145 mm. Okey, selesaikan daripada belakang ke hadapan. Jadi sifar tolak 5, sifar tu tak cukup nak tolak dengan 5. Apa yang kita kena buat ialah kita pinjam ataupun kita gunakan kemahiran mengumpul semula. Jadi 2 tu akan jadi 1, dan dekat sifar tu kita akan bagi pinjam 10 kat dia. Jadi 10 tambah sifar bersamaan dengan 10. Maka 10 tolak 5 bersamaan dengan 5. 1 tolak 4 tak cukup, jadi kita pinjam daripada 8 tu. 8 kita tolakkan dengan 1 akan jadi 7, dan kita akan pinjamkan 10 kepada 1 kat sebelah tu. Jadi 10 tambah 1 dia akan jadi 11. Maka 11 tolak 4 bersamaan dengan 7. Seterusnya 7 tolak 1 bersamaan dengan 6. Jadi jawapan pertama kita ialah 675 mm. Habis lagi kat sini sebab kita kena tolakkan dengan 30 mm.
Jadi langkah yang berikutnya 675 mm tolakkan dengan 30 mm. Jadi 5 tolak 0 bersamaan dengan 5, 7 tolak 3 bersamaan dengan 4 dan 6 tolak 0 bersamaan dengan 6. Jadi jawapan akhir kita ialah 645 mm. Okey, selesai untuk contoh yang ini. Kita tengok contoh yang ketiga. Baiklah, okey, contoh yang ketiga ni adalah soalan berbentuk penyelesaian masalah. Jadi kita baca sama-sama. Panjang seutas reben ialah 12 cm 5 mm. Dina telah memotong reben tersebut kepada 3 bahagian, iaitu A, B dan C. Ukuran reben A dan reben B masing-masing ialah 3 cm 2 mm dan 45 mm. Okey, kat sini reben A tu ialah 3 cm 2 mm dan ukuran untuk reben B ialah 45 mm. Jadi soalannya ialah berapakah ukuran panjang dalam sentimeter dan milimeter bagi reben yang ketiga, iaitu reben C. Jadi yang pertama kita kena tuliskan ayat matematik berdasarkan pemahaman kita kepada soalan yang telah diberikan. Jadi 12 cm 5 mm merupakan panjang reben sebelum dipotong kepada 3 bahagian. Okey, ini adalah ukuran reben setelah dipotong kepada 3 bahagian. Okey, bahagian A ni dia potong sebanyak 3 cm 2 mm. Okey, ini kita tolakkan daripada ukuran asalnya, dan bahagian B pula dipotong sebanyak 45 mm. Jadi ayat matematik kita ialah 12 cm 5 mm tolak 3 cm 2 mm tolak 45 mm. Jadi persoalannya ialah berapakah panjang bahagian yang ketiga, iaitu bahagian C tadi itulah. Jadi langkah yang berikutnya ialah penyelesaiannya. Jadi yang pertama kita tulis dahulu rumahnya, iaitu sentimeter dan milimeter macam yang kita dah belajar sebelum ni tadilah. Kemudian 12 cm 5 mm tolakkan dengan 3 cm 2 mm. Jadi kita mulakan daripada belakang ke hadapan. Kita mula daripada rumah milimeter dahulu. Jadi 5 tolak 2 bersamaan dengan 3. Okey, selesai untuk bahagian milimeter. Kita beralih pula kepada rumah ataupun bahagian sentimeter. Jadi 12 tolak 3 bersamaan dengan 9. Selepas ditolak dengan ukuran reben A, tinggallah ukurannya ialah 9 cm 3 mm. Jadi ambil ukuran ni, tolakkan pula dengan reben B. Okey, memandangkan unit bagi reben B ni ialah milimeter, jadi kita kena buat penukaran unit dahululah. Jadi kalau nak tukarkan milimeter ke sentimeter dan milimeter, kita kena bahagi dengan 10. Jadi kaedah yang pertama kita tengok 45 mm bahagi dengan 10. Jadi kat sini cikgu akan gunakan teknik menggerakkan titik perpuluhan. Okey, kat mana kita nak tulis titik perpuluhan tu? Ya, dekat belakang 5 tu, seperti ni. Berapa kali kita nak gerakkan titik perpuluhan ini daripada belakang ke hadapan ataupun ke arah kiri? Ya, 1 kali sahaja, memandangkan kita nak bahagi dengan 10. Sebab 10 ada 1 sifar kan, jadi kita gerakkan sekali saja. Okey, seperti ini ya. 1. Jadi jawapan kita ialah 4,5. Okey, macam mana kita nak tahu yang mana satu nomornya ialah sentimeter dan mana satu nomor yang mewakili unit milimeter? Okey, caranya begini. Nomor yang sebelum titik perpuluhan, kalau macam ni ialah 4. Jadi 4 tu akan jadi 4 cm. Manakala kalau nombor tu hadir selepas titik perpuluhan, maka nombor tu dalam unit milimeter. Kat sini 5 tu unitnya ialah milimeter. Maka jawapan kita ialah 45 mm bersamaan dengan 4 cm 5 mm. Jadi untuk kaedah yang kedua, iaitu kotak tukar unit, macam biasa kita tulis dahulu unitnya seperti ini.
Jadi untuk yang ini kita akan tulis daripada belakang ke hadapan. Kalau 45 tu, maka kita akan tuliskan angka 5 dahulu pada kotak milimeter. Okey, tulis satu nombor sahaja kat kotak milimeter ni. Jangan tulis 4 pada kotak milimeter. Sebab syaratnya hanya satu nombor sahaja boleh muat dalam kotak milimeter ni. Jadi 4 tu kita tulis pada kotak sentimeter seperti ini. Okey, jangan lupa letak titik perpuluhan di antara kotak ataupun di antara unit sentimeter dan milimeter. Dan kalau guna kotak tukar unit ni, kita boleh kenal pasti dengan mudah lah yang mana satu unitnya sentimeter dan mana satu unitnya milimeter berdasarkan kedudukan nombor dalam kotak ataupun melalui warna dalam kotak tu. Jadi jawapan kita ialah 4 cm 5 mm. Jadi kedua-dua kaedah tu boleh gunalah sebab memberikan jawapan yang sama. Okey, seterusnya jangan lupa untuk tolakkan 9 cm 3 mm dengan 4 cm 5 mm jawapan yang kita peroleh tadi. Jadi kita mulakan penolakan dari rumah milimeter dahulu. 3 tolak 5 tak cukup, maka kita akan gunakan kaedah kumpul semula. Jadi 9 tu kita akan tolak dengan 1, dia akan jadi 8. Kemudian pinjamkan 10 kepada rumah milimeter, maka 10 tambah dengan 3 dia akan jadi 13. Maka 13 tolak 5 bersamaan dengan 8. Okey, selesai bahagian milimeter, kita beralih pula kepada bahagian sentimeter. 8 tolak 4 ialah 4. Maka jawapan akhir kita ialah ukuran panjang rebensi ialah 4 cm 8 mm. Okey, selesai bagi tolak melibatkan sentimeter dan milimeter. Kita beralih pula kepada contoh yang melibatkan tolak kilometer dan meter. Baiklah, contoh yang pertama iaitu 19 km tolak 7 km 600 meter tolak 3 km 792 meter. Okey, jawapan akhir hendaklah dinyatakan dalam unit kilometer dan meter, satu lagi dalam unit meter sahaja. Okey, penyelesaiannya ialah langkah yang pertama. Kalau tadi kita tulis rumah bagi sentimeter dan milimeter, tapi yang ini kita akan tulis km dan m yang mewakili kilometer dan meter. Jadi 19 tolakkan dengan 7 km 600 meter. Okey, memandangkan nombor yang pertama iaitu 19 km tu tak ada nombor bagi unit meter, jadi kita akan letakkan sifar pada unit meter. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Jadi kita mulakan penolakan daripada belakang ke hadapan. Jadi kita tengok dahulu rumah meter, sifar tolak 600, jadi tak cukup lah kan. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena pinjam daripada 19 tu. Jadi 19 tolakkan dengan 1 akan jadi 18. Pinjamkan 1000 kepada rumah meter, maka 1000 tambah sifar bersamaan dengan 1000. Jadi akan jadi seperti ini. Okey, selesaikan. Sifar tolak sifar ialah sifar, sifar tolak sifar ialah sifar, dan 10 tolak 6 bersamaan dengan 4. Kemudian kita dah selesaikan rumah meter, kita beralih pula kepada rumah kilometer. 8 tolak 7 bersamaan dengan 1 dan 1 tolak sifar bersamaan dengan 1. Jadi jawapannya ialah 11 km dan 400 meter. Jadi tolakkan dengan nombor yang berikutnya iaitu 11 km 400 meter tolakkan dengan 3 km 792 meter. Jadi 400 meter tolak 792 meter tak cukup, jadi akan ada pengumpulan semula. Okey, dia akan jadi seperti ini. Dan kita boleh selesaikan. Sifar tolak 2 tak cukup, maka kita akan buat pengumpulan semula seperti ini. Okey, kemudian 10 tolak 2 bersama dengan 8, 9 tolak 9 bersama dengan sifar, dan 13 tolak 7 bersamaan dengan 6. Okey, selesai bahagian meter, kita beralih pula kepada
km. Okey, 10 tolak 3 kita akan dapat 7. Maka jawapan kita ialah 7 km 608 meter. Okey, tak selesai lagi sebab satu lagi jawapan dia nak dalam unit meter sahaja. Jadi, apa yang kita kena buat ialah kita dapati 7 km 608 meter ni, hanya 7 km ni sahaja kita tukarkan kepada meter. Yang dalam unit meter tu jangan diusik. Jadi untuk tukarkan kilometer ke meter, kita akan gunakan operasi darab 1000. Jadi 7 km darabkan dengan 1000 akan dapat 7000 meter. Jangan lupa tambahkan dengan 608 meter. Maka jawapan akhir kita ialah 7608 meter. Atau menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kotak tukar unit. Kita tulis dahulu unit seperti ini, dan setiap kotak meter tu hanya boleh tulis satu nombor sahaja. Jadi kita akan tulis daripada belakang, iaitu 8 sifar 6. Okey, 608 ni adalah unit meter. Maka dekat kotak kilometer tu tuliskan angka 7. Jadi jawapan akhir kita adalah samalah, iaitu 7608 meter. Kita tengok contoh yang kedua, iaitu 5 km 40 meter tolak 1 km 600 meter tolak 1 km 440 meter, dan jawapan nak dalam unit kilometer, satu lagi dalam unit meter sahaja. Okey, macam biasa, langkah yang pertama kita tulis dahulu unit kilometer dan meter, dan tolakkan 5 km 40 meter tolak dengan 1 km 600 meter. Kita boleh tambah sifar pada hadapan 4 seperti ini. Jadi kita tolakkan 40 meter tolak 600 tak cukup, maka boleh pinjam daripada 5 tu akan jadi 4, dan pinjamkan 1000 kepada rumah meter. Jadi 1000 tambah 40 akan jadi 1040 meter seperti ini. Jadi selesaikan sifar tolak sifar bersama dengan sifar, 4 tolak sifar bersama dengan 4, dan 10 tolak 6 bersama dengan 4. Beralih kepada rumah kilometer, 4 tolak 1 bersama dengan 3. Jadi jawapan untuk yang pertama ni ialah 3 km 440 meter. Seterusnya gunakan jawapan tu dan tolakkan dengan yang seterusnya, iaitu 1 km 440 meter. Okey, selesaikan. Sifar tolak sifar ialah sifar, 4 tolak 4 sifar, 4 tolak 4 ialah sifar. Jadi 3 tolak 1 bersama dengan 2. Jadi jawapannya ialah 2 km sifar meter. Kita tulis sebagai 2 km sahajalah. Untuk jawapan yang seterusnya, dia nak dalam unit meter. Maka untuk tukarkan kilometer ke meter, kita akan darabkan dengan 1000. Okey, 2 km ni darab dengan 1000, kita akan dapat 2000 meter. Atau menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kotak tukar unit. Jadi tuliskan 2 tu pada kotak kilometer, dan pada setiap kotak bagi unit meter tu kita hanya tambahkan sifar seperti ini. Jadi jawapan akhir kita adalah sama, iaitu 2000 meter. Baiklah, selesai contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, berdasarkan gambar rajah ni terdapat 4 pulau. Jadi soalannya ialah, rajah di atas menunjukkan jarak antara 4 buah pulau. Diberi jarak dari pulau A ke pulau D ialah 52 km. Berapakah jarak dalam kilometer dan meter dari pulau B ke pulau C? Okey, berdasarkan gambar rajah, kita bagi dah ukuran jarak. Kalau daripada pulau A ke pulau B ialah 12 km 200 meter. Manakala kalau daripada pulau C ke pulau D ialah 630 meter. Jadi kita tulis dahulu ayat matematik berdasarkan pemahaman kita terhadap soalan ni. Jadi jarak keseluruhannya ataupun jarak daripada pulau A ke D ialah 52 km. Jadi tolakkan dengan 12 km 200 meter yang mewakili jarak daripada A ke B. Kemudian tolakkan dengan jarak daripada pulau C ke pulau D, iaitu 630
meter. Maka jawapan akhirnya nanti kita akan dapat sebagai jarak daripada pulau B ke pulau C. Maka penyelesaian kita ialah 52 km tolak dengan 12 km 200 meter. Jadi kat rumah meter bagi 50 km kita boleh tambah sifar seperti ini. Jadi sifar meter tolak 200 meter tak cukup, maka akan ada pengumpulan semula kat sini. Jadi dia akan jadi macam ini. Jadi 1000 tolak 200 kita akan dapat 800 meter. Jadi 51 km tolak 12 km. 1 tolak 2 tu tak cukup, maka ada pengumpulan semula kat sini. Jadi 11 tolak 2 adalah 9. 4 tolak 1 ialah 3. Maka jawapan yang pertama ialah 39 km 800 meter. Kemudian kita tolakkan dengan jarak daripada pulau C ke pulau D. Maka 39 km 800 meter tolak dengan 630 meter. Jadi sifar tolak sifar ialah sifar, dan sifar tolak 3 tak cukup, maka ada pengumpulan semula berlaku ke sini. Jadi 10 tolak 3 bersama dengan 7 tolak 6 ialah 1. Okey, selesai untuk bahagian meter. Kemudian kita beralih kepada kilometer. 39 tolak sifar kita akan dapat 39. Maka jarak dari pulau B ke pulau C ialah 39 km 170 meter. Maka itu sahaja contoh-contoh bagi penolakan melibatkan unit kilometer dan meter. Cikgu harap video ini membantu untuk lebih faham tajuk tolak melibatkan ukuran sukatan panjang. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.